السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح أزواجه وذرياته وأصحابه الكرام، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا ولمشائخنا. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واقتدى بقدوته إلى يوم لا ريب فيه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يفقه قولي أما بعد. Tuan-tuan para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, sambungan hadis kita pada malam ini masih lagi kita duduk pada tajuk babun ma yud'a bihi lil marid, iaitu bab pada membicarakan ucapan ataupun doa kepada orang sakit. Kita masuk dalam hadis yang kedua dalam tajuk ini dengan kitab Riyadhus Salihin, di mana pada hadis yang kedua dan hadis yang ketiga ini mempunyai makna yang lebih kurang sama. Saya akan bacakan kedua-dua hadis ini terlebih dahulu sebelum kita huraikan. Pada hadis yang kedua, Nabi SAW bersabda, wa anha ay an Aisyah radhiyallahu anhu qalat anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'udu ba'da ahlihi yamsahu biyadihi al-yumna wa yaqulu Allahumma rabbin nas azhibil ba's اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما شفاء لا يغادر سقما. Dan hadis yang ketiga, wa an Anas radhiyallahu anhu annahu qala li Thabit rahimahullah ألا أرقيك رقية رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بلى قال اللهم رب الناس مذهب البأس اشف أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما. متفق عليه. Hadis riwayat Bukhari dalam hadis yang ketiga. Maksudnya daripada Aisyah, ini terjemahan hadis yang pertama, hadis yang kedua. An Aisyah, daripada Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menziarahi sebahagian keluarganya yang sakit.
Maksud keluarganya yang sakit ini dihuraikan dengan isteri-isteri baginda yang lain. Yang mana baginda apabila menziarahi keluarganya yang sakit, baginda Nabi SAW menyapu dengan tangan kanannya sambil berdoa, Allahumma Rabbin Nas azhibish ba's ishfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqaman. Yang bermaksud, ya Allah, Tuhan bagi sekalian manusia, hapuskanlah penyakit hamba-Mu ini, sembuhkanlah ia. Sesungguhnya Engkaulah sahaja yang dapat menyembuhkan. Tiada kesembuhan melainkan kesembuhan yang Engkau berikan, iaitu kesembuhan daripada segala penyakit. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Tuan-tuan, dalil hadis ini mendalilkan kepada keharusan berbomo. Ayat kita ni sebut keharusan bomo lah. Atau keharusan bomo, keharusan berjampi. Boleh berjampi. Jampi ni kalau kita tengok dalam Kamus Dewan, saya semak tadi, Kamus Dewan edisi keempat, tuan-tuan boleh cek dalam PRPM. Secara tepatnya tak dapat saya cerita ke sini. Maksudnya ialah satu ungkapan, satu ucapan yang mana dengan tujuan ada, bila disebut, dibaca, ada membawa kepada keajaiban, membawa kepada kesaktian, ataupun yang seumpama dengannya lah, yang merujuk kepada lafaz jampi. Tapi di sini, hadis ini dalam bawa kepada permasalahan bahasa, maka kita ni dibolehkan untuk berjampi. Kita dibolehkan untuk berjampi. Siapa nak jampi untuk diri kita sendiri ke? Nak jampi untuk orang lain ke? Boleh. Dan kebiasaannya kita akan menggunakan istilah jampi ini kepada bomo. Persoalannya sekarang, berbomo ni salah tidak? Berbomo berdosa ke tidak? Pada mafhum umum orang Melayu, kalau yang berubat dekat hospital itu dia panggil doktor. Yang berubat selain daripada hospital, jumpa orang-orang kampung ni, istilah kita faham dianya adalah bomo. Konteks penggunaan bahasa tadi ni merujuk kepada bomo ataupun doktor. Doktor ada sertifikat, ada perakuan. Doktor kerja ke hospital, klinik. Bomo ni duduk di kampung aja. Yang mana orang-orang kita dulu memang gemar kepada bomo. Asal tak dapat berubat dekat hospital government, ini buatan orang lah ni. Kena pergi ke bomo. Sekarang ni tuan-tuan, Darus Syifa pun dah ada satu tim yang dijadualkan untuk pusing hospital. Saya dipahamkan macam tu. Ada satu tim daripada Darus Syifa pergi ke hospital sekiranya diperlukan, dipanggil untuk membicarakan, untuk menguruskan beberapa masalah pesakit yang tak diketahui penyakitnya. Maknanya sekarang seolah-olahnya bomo ni sudah diiktiraf. Ya. Kalau dulu, ialah kita tak nafikan, kalau dulu dia adalah benda-benda selingannya. Kalau tidak, tak adalah tempat kita ni nama jemuan ni tak.
Kalau cerita labun ke orang tua dulu, wallahu alam lah, cerita labun orang tua sebab nama jemuan ni sebab menjamu. Belah kulu kita sikit je, sikit je pun. Dalam sejengkir dua je tempat tu. Tapi tak tahulah ya ke tidak, awak ni generasi yang dah kendian, ngangguk je lah. Nama kata orang ada berjamu, siapa yang buatnya? Bomoh lah. Kata demo. Tu cerita yang dulu, biar orang dulu. Jadi kita sekarang, kita cerita sekarang. Baik. Sewaktu mana kita nak berjampi, boleh ke tidak berjampi? Kita dah ceritakan tadi, hukum dia harus. Sebab apa? Ada dalil Nabi SAW pergi ke rumah isteri ataupun kaum keluarga dia. Disebut dalam kitab lain mengatakan isteri-isteri baginda. Apabila baginda ziarah isteri mereka, isteri Nabi, dan mendapati isterinya kalau ada sakit, Nabi SAW akan mengusap. Maksud mengusap tu mungkin di bahagian ataupun di kawasan yang sakit tadi ni. Di kawasan yang dikatakan sakit. Walaupun ada setengah orang dia pegang ubun-ubun. Ubun-ubun depan ke belakang. Kepala lah. Pegang ubun-ubun dengan tangan kanan. Ada lagi seronok kita tengok bacaan huraian-huraian dia. Kita pegang kepada di mana tempat dia sakit. Lalu dibacakan pada tempat sakit dia tu, ini doa dia. Allahumma rabbin nas, azhibil ba's, ishfi anta syafi, la shifaa illa shifaa'uk, shifaan la yughadiru saqaman. Boleh baca dengan ini sebab apa? Nabi baca. Tak disebut berkenaan dengan apa penyakitnya. Dia cerita bab sakit. Kalaulah kata kita tidak berbuat sedemikian pun, kalaulah kata kita dengar orang sakit, boleh kita bacakan doa ini secara umum. Kan? Macam sekarang kita ni duk menggunakan WhatsApp, Telegram. Masalah kita ni, WhatsApp ke Telegram ke, banyak kepada copy paste. Banyak kali saya sebut benda ni, copy paste. Bila ada je orang baca doa tu panjang sikit, entah tak tahu makna ujung pangkal, kita terus copy paste doa ni masuk dalam kita punya status. Orang lain tengok, oh tak baca pun, tengok panjang doa ni, baca, copy paste lagi. Macam jadi perli dah sekarang ni. Ada video pendek yang orang buat, kan? Kalau macam baca Fatihah, Al-Fatihah dalam kurungan dibaca. Tuan-tuan ada tengok nak video pendek tu, kan? Sampaikan benda tu, kalaulah mungkin betul. Orang sampai dah tak reti nak baca Fatihah, dibuat dalam Telegram, dalam WhatsApp ni, Al-Fatihah dibaca dalam kurungan. Sehingga kan saya tertengok dalam satu video pendek ni, dia ni kena kacau dia hantu. Kena kacau dia hantu. Lalu bila dia kena kacau dia hantu, datang perasaan takut dia. Bila takut, dia ni jatuh. Jatuh kenapa? Jatuh sebab terperosok lah, jatuh sebab takut. Nak baca Fatihah ni, dia tak tahu. Lalu dia pun sebut apa? Al-Fatihah dibaca, Al-Fatihah dibaca, Al-Fatihah dibaca. Bukannya dibaca Fatihah tu. Jadi benda tu tuan-tuan, kalau dah jadi satu trend, itu silap. Kalau doa pun gitu. Kalau ada ditulis doa sekian, doa dibaca. Tak payahlah. Tu kita kata, saya lebih suka kalau kata ada berita orang sakit, berita orang mati, terus kita baca. Tak payah pada saya lah. Tak payahlah kita nak nulis pula. Al-Fatihah dibaca. Doa Allahumma ighfir lahu dibaca sampai habis. Sebab apa? Orang yang membacanya, dia akan baca benda yang dia baca.
Kalau dia kata dia baca Al-Fatihah dia baca, itu je lah yang dia baca. Bukannya dia baca surah Fatihah tu. Dia baca Al-Fatihah dibaca. Tuan-tuan kena faham yang tu. Kan? Jadi elak kan? Nak buat apa? Dengar orang sakit, kita baca Allahumma rabbin nas. Azhibil ba's, ishfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk, shifaa'an la yughadiru saqaman. Maksud dia tadi kita dah sebutkan, ya Allah, Tuhan bagi sekalian manusia, hapuskanlah penyakit hamba-Mu ini. Sembuhkanlah ia, sesungguhnya Engkau-lah sahaja yang dapat menyembuhkan. Tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan yang Engkau berikan, iaitu kesembuhan daripada segala penyakit. Pengajaran daripada hadis yang kedua ni, selain daripada menziarahi orang sakit, seseorang itu jangan lupa mendoakannya supaya segera sembuh. Yang kedua, penyakit yang dihadapi oleh seseorang, selain daripada berdoa, hendaklah berikhtiar mengubatinya. Terus saya pergi ke hadis yang ketiga yang saya bacakan tadi, hadis yang kedua dalam bacaan ini. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahawa dia telah berkata kepada Sabit radhiyallahu anhu, yang mana Sabit ni adalah seorang sahabat, adakah engkau suka aku menjampimu? Dalam ayat, ala arqika ruqyatan. Sabit, nak tak kalau mana aku jampikan kepada kamu sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjampi. Dalam kitab ini diterjemahkan menggunakan terjemahan ruqyah. Kita dah dengar kan, ruqyah saja. Jomlah pergi jumpa dengan ustaz ni, ikut dia boleh buat ruqyah. Sedap sikit bunyinya. Kalau sebut jampi, bunyinya sekarang macam tak sedap. Orang kata guna jin, guna setan bagai. Kita gunalah ruqyah. Tapi kalau diterjemahkan, maksud ruqyah tu jampi. Okey. Hei Sabit, tak kalau aku jampi kamu sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjampikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jampi kepada orang lain. Lalu kata Sabit radhiyallahu an, katanya, bala, buatlah. Kalau kata benda tu Rasulullah buat. Lalu kata di Anas bin Malik, qala Allahumma rabbin nas muzhibal ba's, ishfi anta syafi la syafi'a illa anta shifaan la yughadiru saqaman. Dalam hadis yang pertama tadi dia sebut la shifa'a. Dalam hadis yang kedua disebut la syafi'a. Berbeza pada berbeza pada sebutan bahasa. Maksudnya sama je. Pengajaran daripada hadis ini, diharuskan ke atas umat Islam menjampi orang yang sakit dengan cara yang tidak bertentangan dengan syarak. Okey, kita faham setakat itu lagi. Setakat itu dulu. Sebelum huraian yang di bawah. Apabila ada orang sakit, boleh kita nak jampi menggunakan medium apa pun, selagi mana medium itu tidak menyalahi syarak. Nak guna daun Malayalam kalau luka kan. Nak guna apa nama daun Malayalam ni? Nama saintifik dia apa? Apa? Nim. Daun nim. Bukan daun apa panggil? Kapal terbang. Ya, dia juga kan. Tapi dah kita manggil dalamnya apiat bubuh Ahmad. Ada bubuh. Nak guna medium tu maknanya selain doa yang kita baca, lalu kita gunakan perkataan, kita gunakan satu benda, satu medium sebagai kaedah. Benda tu tak bertentangan dengan syarak. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca buku yang ditulis oleh almarhum Dr. Harundin, banyak pokok-pokok, daun-daun yang diguna pakai untuk ubat ni. Yang saya ingat, daun Malayalam ni, satu lagi rumput selambor. Ya, rumput selambor pun digunakan untuk berubat. Saya tak ingatlah apa benda function
rumput tu nak dijadikan buat apa, yang itu saya tak ingat. Tapi ada, benda tu boleh dijadikan bahan ubatan. Ambillah benda tu. Setengah orang, banyak benda tuan-tuan. Kalau kita tengok orang-orang dulu ngubat, daun sirih, yang guna air paling banyak guna air lah. Ya, macam pernah saya cerita kat sini. Pernah saya cerita kat tuan-tuan, saya ulanglah balik, seronok cerita tu. Ya, masa saya belajar kat Kelantan dulu, pergi nengok, ngikut orang berubat, jumpa bomoh patah. Kan nama kata bomoh patah ni macam-macam cara berubatnya. Lalu masa saya di Kelantan dulu, ada satu tempat di Kota Baru, bomoh patah. Nama kampung ni Kampung Sirih. Seingat saya lah. Lalu saya mengikut orang ni, kawan, ayah kepada kawan saya. Kakinya patah 2, patah 3, macam itulah. Lalu dia bawa pergi ke bomoh patah ni. Lalu dia, bomoh patah ni, dia tak ada, dia cuma jampi pada air. Dia tak adalah pula macam kita ni yang mula jadi mengarut ni, bila kita ada tok bomoh ni, dia minta mengkerah. Ya tak? Mengkerah, bawa bahagian ini, bawa ini, bawa ini, bawa ini. Tapi tok bomoh ni, dia tak minta mengkerah. Dia kata cuma bawa air je. 3 jak. Tak kisahlah jak besar mana. Tapi bawa 3 jak. Lalu dia ni bawa 3 jak. Saya duduk rumah sewa. Ya, tak ada masalah nak ikut kelu-kelu pun. Sampai kat situ, Tok Bomoh ni baca doa lah. Salah satu benda yang saya dengar ialah ayat Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Itu contoh satu ayat yang saya dengar. Dah habis-habis dibaca, apa yang dia buat? Lepas itu dia suruh ayah kawan saya ni pergi ke rumah orang kita dulu lah, rumah ada bertangga. Dia kata julurkan kaki tu ke tangga. Dia jirih layar tu. Jirih hayar. Tuan-tuan bayangkan, jirih hayar boleh jerit pekik kawan ni. Tak tahu nak buat apa. Tak tahu dia buat apa. Tapi dia jirih hayar tu. Dia jirih hayar, jerit pekik lah kawan ni. Menjerit sungguh-sungguh. Kawan ni pula bawa jak besar. Silap besar orang mak je. Lepas tu kena habiskan ketiga jak air ni. Memanglah saya masa tu ialah budak. Tengah-tengah je lah. Apa benda dia buat dia orang tua ni. Masa tu mikir macam-macam, ada setan ke, ada jin ke tolong apa semua. Jirih pula bukan jirih boom tu tak. Jirih sikit-sikit. Bayangkan. Tuan-tuan bayangkan kaki tengah patah. Orang picit pelan. Tapi lama. Ya, alhamdulillah saya tak kena lagi. Ya. Kalau bengkak sikit terseliuh pun tekan sakit. Ini kan patah, kan? Jadi habislah ceritanya habislah 3 jak tu. Habis 3 jak tu nak dijadikan sebab. Beberapa hari lepas itu pergi scan, bukan scan, X-ray. Pergi X-ray, tak ada retak sikit pun. Tu jadi yang mula kita jadi heran tu. Kan? Mula jadi heran. Sedangkan yang kita dengar lau anzalna hadzal Quran, entah ada entah tak ada, nyeliknya tu wallahu a'lam. Tapi itulah yang berlaku, diurut dengan air sejuk, 2-3 hari lepas itu tak ada retak, tak ada patah, tak ada apa. Tak tahu hidup lagi ke tidak orang tua tu. Ya, tapi kalau di belah sana pada waktu itu masyhurlah dia dengan cara ngurut guna air. Baik. Huraian seterusnya, sebaik-baik jampi hendaklah menggunakan bahasa Arab. Walau bagaimanapun bahasa lain juga boleh digunakan. Dia kata afdal, sebaik-baiknya digunakan bahasa Arab dalam berjampi. Sebab jampi itu asasnya daripada Al-Quran, dan Al-Quran itu dalam bahasa Arab. Punya banyak ayat dalam Al-Quran yang boleh dijadikan ayat syifa.
kita pun dengar tuan-tuan, kalau orang sebut cakap bahasa Arab, kan, kita pun jadi yakin dengan dia. Padahal Arab gitu je. Ya, macam yang saya cerita kat tuan-tuan dulu lah, yang orang jual makanan sunnah tu kan, sebut bahasa Arab je. Sebut bahasa Arab, sanggup beli dengan harga beratus-ratus. Dia sebut apa tu? Zabib. Dia sebut zabib atas nama makanan sunnah. Zabib tak ada kat Kuala katanya. Padahal kedai Cina kat Karai tu pun ada jual. Kismis zabib. Ya. Kat situ boleh dapat 3 kupang je. Dapat dekat dia lebuh tengah 200. Ya. Karaf. Daun sop. Dekat market sekilo baru 13. Pergi beli RM13 tu sekilo, sejambak boleh dapat. Tapi sebab keyakinnya kita bahasa Arab tadi ni, karaf bunyinya sedap sangat. Belilah kita. Udah keren pun dengan harga dengan harga RM45. Ya, beli sebab apa? Bahasa Arab punya pasal. Satu lagi apa benda ke? Saya tak ingat. Ada satu lagi. Karaf, zabib, zanjabil. Kan, saya sebut dulu. Zanjabil, halia. 3 potong halia, 3 atau 4 potongan halia atas nama zanjabil, makanan sunnah, sebut bahasa Arab, dijual dengan harga RM250. Seorang pakcik itu beli. Terbayang lagi saya muka pakcik itu kena tipu. RM250 atas nama zanjabil, halia. Kalau sebut halia, baru RM8 sekilo. Tukar nama jadi zanjabil, 4 keping, RM250. Beli. Sebab apa? Makanan sunnah. Kita pun terus itulah tuan-tuan. Kadang-kadang tu bila dengar bahasa Arab ni, keyakinan tu tiba-tiba datang. Keyakinan, padahal benda tu dia terjemah ada je pada masyarakat kita. Tetapi berbeza dengan situasi ini. Dalam bab kita ruqyah, bila menggunakan kalimah-kalimah daripada Al-Quran, maka lebih baik, sebaik-baiknya, afdalnya dibacakan dengan menggunakan bahasa Arab. Bila kata kena guna bahasa Arab, tuan-tuan, sekali lagi saya ingatkan, waktu mana kita nak mengapai bahasa Arab tu, nak mengapai, apa betul-betul baris atas bawah depan belakang kulu kelo darat baruhnya kena ingat. Jangan pakai baca je agak sedap mulut, dah boleh hafal yang itu panjang pendek entah mana, follow je yang tu, ikut tu, jangan. Ya, macam kita nak baca ayat ini. Allahumma rabbin nas. Allahumma rabban nas. Nak baca betul-betul. Mana ke dia ni tadi? Muzhibal ba's. Siapa dia? Allah yang Tuhan kepada sekalian manusia ni. Muzhibal ba's, yang tukang halau, tukang menghilangkan segala penyakit. Kita doa pada dia, Ishfi anta syafi, ya Allah, engkau berilah kesembuhan kepada si dia ni, si pula ni. Anta syafi, kerana apa? Tidak ada orang yang boleh memberi kesembuhan melainkan hanya kepada engkau, kerana engkau adalah sifatnya adalah asy-syafi, yang memberikan kesembuhan. Kan? Kita baca yang apa itu? Habis, kalau kata kita tak boleh nak baca bahasa Arabnya, nak menggunakan bahasa kita, boleh ke? Boleh. Tak adalah menjadi masalah. Tapi disebutkan di sini sebaik-baiknya dibaca dengan bahasa Arab. Ya, banyak doa yang kita bacakan dengan bahasa Arab. 2 minit lagi, 3 minit lagi. Hendaklah diiktikadkan bahawa jampi tidak memberi apa-apa kesan, tetapi yang memberi kesan ialah Allah. Itu tak dapat elaklah kita dalam membicarakan bab akidah. Kita kena utamakan iktikad bahawasanya apa usaha yang kita buat mestilah merujuk kepada hakikat yang memberi penyembuhan itu ialah
Allah Subhanahu wa taala. Serupalah vaksin yang kita duk tolak ni pun. Yang orang duk tolak bukan kita, demo. Yang demo yang duk tolak ni. Vaksin itu sebagai ikhtiar. Panadol yang kita makan sebagai ikhtiar. Hakikat penyembuhan kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kewajipan kita lah dari sudut akidah. Tapi ikhtiar tu kena ada. Panadol dah makan. Vaksin dah ambil. Tapi sakit kesan cucuk. Nak buat macam mana? Try pula cara ruqyah. Try cari daun Malayalam. Baca doa. Allahumma rabbin nas. Muzhibal ba's. Ishfi anta syafi la shifaan illa shifauk. Shifaan la yughadiru saqaman. Ambil daun Malayalam tu tenyih kat tempat luka tu. Kalau rasa kebah sampai ke bawah, tenyih sampai ke bawah. Itu usaha. Janganlah pula ada orang jangan buat kopi ni benda-benda kurapat. Tidak. Benda tu tak jadi kurapat selagi mana kita tak buat amalan khurafat. Setakat nak baca apa itu, bacalah. Daun Malayalam tadi ni sebagai usaha kita yang disebutkan tadi. Dan yang ketiga, setiap Muslim digalakkan mengamalkan jampi-jampi yang telah diamalkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis-hadis lepas daripada ini, banyak lagi kita akan jumpa apa doa, apa ruqyah, apa jampi yang dibaca oleh Nabi SAW. Sama ada kita nak ngapai dengan idak aja. Gayanya idak, pakai dengar di belakang. Ya, kalau kata beria nak ngapainya, kod lah ada catat. Saya cuma khabar tuan-tuan, kod. Nak cari dia punya link, bukan link. Nak cari dia punya apa nama ni? Matan hadisnya, atau carilah dalam kitab Riyadhus Salihin dalam bab mendoakan orang sakit. Dalam bab mendoakan orang sakit banyak disebutkan di situ hadis-hadis Nabi SAW yang Nabi amalkan untuk berdoa, melakukan berjampi dengan ruqyah yang disebutkan. Boleh tuan-tuan? InsyaAllah setakat itu. Sebelum kita sambung nanti pada hadis yang keempat. Ada soalan? Kiranya ada, sila. Betul. Orang sakit ke tempat lain, tempat jauh. Kita berubat di sini. Ni soalan yang menguji ni. Bismillah. Berbalik kepada hakikat doa, tuan-tuan. Apa yang kita doa, yang kita jampi ni adalah merupakan doa. Kalaulah kata orang tu sakit, nun jauh, berata hala di Kuala Lumpur, Johor, Sabah, Sarawak. Hakikat doa, kita nak doa di sini tak jadi masalah. Kita nak berjampi dari sini tak jadi masalah. Sebab doa ni kita doa, usaha kita yang menyampaikannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita punya i'tiqad. Bab doa, bab jampi daripada jauh tak ada masalah. Yang jadi masalahnya, ada masalahnya. Berjampi di sini, kita guna satu benda, orang yang jauh satu menjerit pekik. Itu something wrong. Ya, kan ada orang buat kan? Berubat apa nama, macam ada juga berubat patah lah katakan. Yang dipicit-picit tu ialah kayu. Tiba-tiba orang yang sakit tu di Kuala Lumpur, dia tu yang menjerit pekik. Sebab apa? Kita micit di sini, dia pula jerit di sana. Sebab apa dia boleh jerit di sana? Mesti ada sesuatu. Kalau adalah konsep yang macam ini, pada peribadi saya, tak payahlah. Ya, sebab tidak ada bersentuhan langsung.
Kalau macam tadi, yang kes pakcik tadi, dia pun dah menimbulkan pada saya, dah menimbulkan syak wasangka. Jiroi ayo. Macam mana jiroi ayo boleh jerit pekik orang? Itu bersentuhan jiroi ayo pada tangan kita. Kalau kata berjiroi kat sini, kat sana menjerit, jauh, tak ada kena-mengena. Mesti ada sesuatu yang tolong picit dekat sana. Kalau ada orang itu tuan-tuan, tak payahlah. Carilah perubatan yang lain. Yang mungkin banyak lagi lah. Tapi kalau betul ada benda itu masih lagi dikatakan betul dari tata cara, betul dari sudut tata cara syarak, wallahu a'lam. Pada saya kalau jadi kopi itu dah bukan mengikut tata cara syarak lagi dah. Pada saya lah. Ya tak? Tapi kalau kata macam kita, kaum kerabat kita sakit COVID yang selalu kita duk buat kan, demamnya, sakitnya dekat hospital Kuala Lumpur, Johor, mana lagi, mata kata hala lah. Kita baca Yasin kat sini, kita baca doa di sini. Salah ke tak cara tu? Cara tu tak salah. Sebab kita doa kepada Allah yang menyampaikan kepada kesembuhan itu kepada siapa yang kita niatkan. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan, insya-Allah lepas isyak ni sekarang kita ada talian ringkas, doa selamat dan talian ringkas untuk kesejahteraan kita semua insya-Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون قولا فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى أن تدفع عنا البلاء وأن تكشف عنا الوباء. اللهم اكشف عنا هذا وباء الكورونا في بلادنا هذا خاصة وفي بلدان المسلمين عامة يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.